Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersua lagi kita dalam rancangan Muslimah hari ini di TV Al-Hikmah yang senantiasa dinanti-nantikan. Harapan saya agar saudara dan saudari di luar sana sentiasa berada di bawah lembayung rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita itu sering dikaitkan sebagai tulang rusuk bagi lelaki. Anda ingin melenturnya tidak boleh terlalu kuat dan tidak boleh juga membiarkannya bengkok. Ya saudara, selain itu wanita juga diumpamakan sebagai sebutir permata yang berkilau. Apabila digilap semakin mantap dan apabila dipijak mudah retak. Namun begitu, adakah kejayaan lelaki seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan wanita, atau benarkah wanita itu merupakan tiang atau tonggak negara? Tanggungjawab isteri adalah tinggi, lebih-lebih lagi apabila telah masuk ke gerbang perkahwinan. Pelbagai perkara yang perlu mereka lakukan, antaranya ialah mereka perlu melayan kerenah anak-anak, mengurus perihal suami dan mengurus pakaian serta makanan bagi mereka sekeluarga. Walaupun begitu saudara, persoalannya di sini, bagaimanakah seorang wanita yang berumah tangga dan berkejaya mengurus waktu mereka? Adakah keluarga atau kerjaya yang perlu diberi lebih perhatian? Bagaimana? Dan adakah kedua-duanya perlu diutamakan? Temukan kami bersama pakar. Kita lihat kenapa wanita bekerja. Wanita bekerja bukan hanya semata-mata kerana tuntutan kehidupan, tetapi dia adalah tuntutan pembangunan negara. Maka mereka perlu menyumbang tenaga, ilmu yang mereka perolehi untuk pembangunan negara, masyarakat dan agama itu sendiri. Contoh yang kalau kita boleh lihat dari aspek pendidikan, kita bayangkan kalaulah satu hari guru-guru ni wanita tidak dibenarkan bekerja, maka berapa ramai kekurangan guru di sekolah-sekolah. Pasti tidak boleh ditampung oleh guru lelaki yang sedia ada. Begitu juga dalam sektor yang lain. Yang keduanya, kita melihat dari aspek keperluan wanita itu sendiri. Dengan keperluan ekonomi yang menuntut wanita menyumbang untuk menambah pendapatan keluarga. Meskipun dalam undang-undang syarak mengatakan bahawa lelaki adalah yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada keluarga mereka. Namun, di aspek yang lain selalu dibicarakan tentang tanggungjawab wanita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang isteri. Lelaki juga bertanggungjawab sebagai seorang suami di rumah. Kalau mereka mampu menjadi bapa di rumah, menjadi suami di rumah dan mereka boleh bekerja di luar, mengapa isteri pula sering dipertikaikan ketidakmampuan mereka menjadi isteri dan menjadi ibu dan bekerja di luar? Sama saja sebenarnya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya bukanlah kita kata wanita tidak boleh keluar dari rumah bekerja kerana dia ada satu tanggungjawab yang lain. Tetapi di sana ada satu faktor yang lain yang perlu kita fikirkan. Kanda jangan iri hati dinda naik pangkat. Perkara utama yang perlu bagi seorang wanita berkejaya ialah kemampuannya dalam menguruskan masa. Tapi yang kita fikirkan ialah kualiti. Katakanlah dia balik pukul 6 petang atau katakanlah pukul 8 malam. So masa yang dia ada mungkin makan bersama. So itu of course ada makan bersama. Kalau dalam Islam mesti ada jamaah bersama. Tetapi kalau isteri yang bekerja mengetahui tanggungjawab ini, maka dia telah dapat melaksanakan. Bagaimana pula hubungan dia dengan anak-anak? Dan saya fikir pada masa kini bukanlah satu masalah yang besar untuk rapat dengan anak-anak. Kerana kemudahan teknologi mendekatkan lagi anak-anak sebenarnya dengan keluarga kalau itu mahu dilakukan. Seorang wanita yang bekerja, dia kena fikirkan itu semua adalah peluang untuk dia dengan anaknya. Waktu rehat, apa yang dia perlu buat, dia mesti tanya khabar anak dia. Paling tidak pun kalau tidak gunakan Facebook, ada YM contohnya. Sekarang ada kemudahan macam-macam. Ada SMS, telefon tanya apa khabar, dah makan ke belum, whatever, dan macam-macam lagi. Dan pengurusan contohnya kalau dia ada pembantu rumah, so pengurusan mesti clear. Dan seorang ibu yang bekerja mesti bukan hanya mendidik anak tetapi mendidik pembantu rumah.
anak kita dididik oleh pembantu rumah. Why kita tak didik pembantu rumah? Kadang-kadang bukan kerja pun, kalau nak jadi andartu, jadi andartu juga. Cabaran andartu ini ialah keadaan di mana wanita tidak dapat menyesuaikan diri dengan keperluan semula jadi yang mereka perlu berumah tangga. Itu ada berlaku di kalangan wanita berkerjaya, tetapi tidak ramai. Jadi saya kira ini bukan satu persoalan besar. Persoalannya sekarang ialah budaya masyarakat kita. Apabila mereka meletakkan bahawa di dalam set dalam minda, wanita yang berkedudukan tinggi tidak boleh berkahwin dengan lelaki yang pendidikannya lebih rendah. Ini juga kembali kepada pendidikan Islam sebenarnya kepada seseorang wanita. Dia kena faham jodoh tu yang bagaimana sebenarnya dia jadikan jodoh. Bila pula dibalik kepada Islam, dia kata tak kufu, tidak setaraf. Jadi andartu ni bukan kes kerana pendidikan tinggi, tetapi kes individu. Kadang-kadang keluarga kita tidak mahu menerima pinangan orang yang lebih rendah. Jadi saya nak confirmkan, bukan kerana pekerjaan menyebabkan seseorang itu menjadi andartu. Masalah pergaulan dan sebagainya ini sebenarnya bukan masalah pekerjaan. Kita sudah tetap syarat kita sebagai seorang wanita Islam. Kita kata mereka boleh keluar, tetapi kesopanan, akhlak, aurat, semuanya kena jaga. Cara bercakap, cara berinteraksi, apa yang dikatakan tidak dibenarkan duduk berdua-dua antara lelaki dan perempuan, tidak boleh bersentuhan antara lelaki dan perempuan. Kalau ini semua dijaga, saya rasa tidak menjadi masalah dari segi pekerjaan. Katakanlah kerja swasta, kilang dan sebagainya. Kalau kilang itu wanita tidak bekerja, kilang banyak yang ditutup. Okey, kilang perlu memikirkan apakah perkara yang seharusnya diberi kepada pekerja kilang mereka supaya tidak terdedah dengan perkara-perkara yang tidak berakhlak ini. Tentang implikasi pula kepada anak-anak. Orang selalu sebut bahawa wanita bekerjalah menyebabkan ramai anak-anak terbiar. Saya dah melakukan research daripada tahun 94 lagi sehingga baru-baru ni pun kita buat research lagi di Henry Geni, dan juga saya dulu buat di Pusat Pemulihan Ailerih, Sungai Lerih ke begitu dalam Melaka. Apa yang kami dapati bahawa bukan faktornya ibu bekerja, anak terbiar. Malah kita dapati sama sahaja. Yang menjadi punca utama ialah keporak-perandaan rumah tangga. Hipotesis yang mengatakan bahawa wanita bekerja, anak terbiar adalah tidak betul. Satu kes yang saya nak bawakan ini. Anaknya terlibat dengan kes dadah dan ibunya memang tidak bekerja. So kita tanya, kenapa? Adakah ibu kamu tidak tahu? Ibu dia tidak tahu. Masalahnya, ibu tidak bekerja selalunya tidak terdedah dengan perkara-perkara yang lebih luas. Berbanding dengan orang yang bekerja, dia lebih nampak apa cabaran ada di luar. Yang penting dia kena ikut di qualified syarat Islam. Dia jaga akhlak, jaga tingkah laku. So perkara itu tidak akan berlaku. Jadi dinda mahu mengambil. Ibu misalnya kita masih lagi ada ibu-ibu yang zaman dahulu punya. Ibu-ibu yang pelajarannya tidak ada dan kita rasa dia struggle untuk membina kejayaan anak-anak mereka. Kita saja melihat ibu misali yang kita pilih itu tak ada pekerjaan, tak ada pendidikan, tetapi sebenarnya dia bekerja lebih besar lagi daripada yang bergaji. Sekarang sebenarnya kriteria ibu misali ialah seorang ibu yang berjaya mendidik anak-anak mereka, dapat menyumbang kepada negara. So kriterianya ialah anak mereka mesti berjaya. Guru di sekolah pun, mengajar di sekolah, pensyarah di universiti, tapi tak praktiskan mendidik anak-anak di rumah, tidak berjaya juga. Seorang wanita yang bekerja sama saja dengan seorang lelaki bekerja. Lelaki bekerja mesti faham tanggungjawab di rumah, wanita bekerja mesti faham tanggungjawab di rumah. Ya saudara, persoalan demi persoalan sudah pun terjawab. Wahai muslimah sekalian, dunia ialah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Sebagai ibu terukir di peperangan dada, sebagai isteri pengubat juga nelara, sebagai kekasih dirindui saban ketika.
Antara ciri-ciri wanita salihah ialah sentiasa taat kepada perintah Allah, berbuat baik kepada ibu bapa dan sentiasa taat serta berkhidmat kepada suami sepenuh hati. Selain itu, wanita muslimah juga perlu sentiasa menutup dan menjaga aurat serta maruah mereka. Walaupun berkejaya, seseorang wanita muslimah itu perlu menyeimbangi antara kerjaya dan keluarga. Letakkan niat dalam hati agar tulus dan ikhlas dalam bekerja dan mengurus rumah tangga agar melimpah kerahmatan dan dipermudahkan segala permasalahan. Baiklah saudara, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Setakat ini saja pertemuan kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi dalam rancangan Muslimah hari ini pada waktu dan hari yang sama di TV Hikmah.